Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Dengar ke suara? Dengar Doktor. Okay, so mohon semua setiap orang buka kamera. Buka kamera ya. Tak, jangan dulu itu. Memang. Dan tak pakai ibu. Kalau tak ada. Aku letak ke sekarang kan. Tak letak macam tak pun. Yang Melayu apa. Tak ada apa. Sini kita bawa tak ada di situ. Sini. Jangan lupa. Yang selesai. Tak tahu. Kita sikit. Sudah lama itu. Okey, Ahmad Junaidi, Muhammad Shuaib, Azika Zafira, Lifuddin. Ada ke ni? Ada Doktor. Ada Doktor? Ada. Okey, so saya akan buat kelas. Memang kena buka kamera Lifuddin. Azika Zafira. Ya Doktor. Sekejap saya. Sekejap. Okey, dan minta setiap orang tukarkan rename tu, letak nombor matrik di depan nama. Dia macam Aisyah Humairah ni kan, so nombor matrik tu letak di depan. Ni Alifuddin ni ada ke ni? Kalau tak ada, saya kena terpaksa remove anda. Saya tak nak ada skema dalam kelas. Kat masjid ni. Bising sikit. Dalam senarai saya ada 11 orang kan. Kelas-kelas sebelum ni memang macam ni ke jumlah dia?
Selepas combine SEM 1 dengan SEM 3. Okey. SEM lepas. SEM 1. Ni SEM 2. Okey, SEM 2 ni memang memang ini je ke jumlah dia? Kalau kursus sebelum ni? Ke ini ataupun ini kelas yang pertama? Ini kelas pertama anda ke? Saya punya kelas ni? Kelas kedua, Doktor. Kelas kedua. Okey, kelas yang first tu kelas apa? Bahasa Arab praktikal, Doktor. Jumlahnya sama macam ni kan? Ada 9 orang je. So, saya kalau mengajar secara online, biasa saya akan ambil kehadiran secara random dan saya akan ambil gambar dan saya akan letakkan dalam Telegram group. Jadi kalau kita ada empat kali pertemuan kan, 4 kali kelas, jadi pastikan anda aktif dalam empat kelas tu lah. Jadi kalau masa saya ambil gambar tu, maksudnya awak dah bergelap kamera dia, gelaplah markahnya nanti. Okey, sebab saya ambil kira markah penglibatan So untuk kursus ODL dan awak semester kedua dah kan? Dan rasanya awak semua maklum yang pendekatan ODL ni 4 kali pertemuan ni adalah bentuknya tutorial. Tutorial bukanlah kelas, bukan kuliah. Itu semua maklum So kalau kuliah itu bukan ODL lagi, itu jarak program dalaman. Program sedia ada, maksudnya 14 minggu dalam tempoh 3 bulan untuk satu semester. Okey. Dan bila ODL ni, pertemuan dengan pensyarah tu bentuknya adalah tutorial. So maksudnya bila tutorial ni, maksudnya anda telah explore topik-topik ini terlebih dahulu dan peranan pensyarah hanyalah untuk memberi penjelasan sekiranya anda tak faham. Okey. Itu jelasnya setakat ni. So kalau kita tengok kursus, proforma kursus. Sebelum tu kita buka sesi kita malam ni dengan mulut kitab Al-Fatihah. Okey, sedikit pengenalan. Saya akan bersama anda sehingga Mac kan, betul tak? Untuk 4 pertemuan. Dan saya bukanlah di fakulti anda. Saya bukanlah di fakulti pengajian Islam. Okay. Saya di fakulti pendidikan UKM. Okay. Dan kursus yang anda ambil ni, asas keusahawanan dan inovasi ni memang saya bangunkanlah modul ini. Dan di fakulti pendidikan saya mengajar pelajar master dan PhD untuk bidang pendidikan keusahawanan. Okey, so jangan heran pula kenapa mesti anda pernah tertanya-tanya kan sebelum masuk kelas ni, kenapa saya kena mengambil kursus asas keusahawanan dan inovasi. Saya kan bidang agama, bidang pengajian Islam. Adakah saya kena buat bisnes? Okey, so untuk pengetahuan anda semua, kursus
keusahawanan ini telah menjadi satu kursus yang wajib. Okey, yang wajib untuk semua pelajar sarjana muda. Okey, bukan sahaja di Malaysia, kebanyakan universiti. Okey, kebanyakan universiti memang mewajibkan asas keusahawanan ini diambil di seawal tahun 1 pengajian sarjana muda. Okey. Tujuan dia supaya apabila anda bergraduasi, anda ada 2 kemahiran. Okey. Yang pertama kemahiran pencari kerja. Maksudnya anda bekerja dengan orang lain. Ataupun yang kedua pencipta kerja. So maksudnya anda berupaya untuk menjadi seorang usahawan dan memberi pekerjaan kepada orang lain. Okey. So kalau dahulu kursus keusahawanan ni hanya diambil oleh pelajar-pelajar di Fakulti Ekonomi dan Perniagaan ataupun Fakulti Pengurusan dan Ekonomi. Okey. Sekarang diwajibkan pada semua pelajar sarjana muda supaya setiap orang bila bergraduasi nanti kalaulah tak dapat kerja, dia tahulah macam mana nak cari kerja kan. Macam mana nak dapat nak menjana pendapatan. So berdasarkan bidang masing-masing. Okey. Dan untuk kursus ini senior anda ada seorang yang berjaya memperkenalkan satu sistem, satu apps berbayar. Okey, yang berbayar yang digunakan oleh pusat tahfiz yang ada di Malaysia ni. Dia buat apps. Hasil daripada kursus ni lah. Okey, dia buat apps tu dan apps tu kalau saya ingat-ingat lupa dah sebab senior awak yang 4 batch. Ini anda batch yang keempat ke saya ajar untuk kursus ni? Kalau keempat ke ketiga? Okey. So dia pengenal kursus software ataupun apps dalam phone tu yang parents boleh pantau tahap hafazan pelajar-pelajar tahfiz. So kalau kalau ibu bapa nak tengok bacaan tu di pengujian tu tasmik istilah dia. Okey, tasmik tu. So adalah video yang dia nampak kalau anak saya hantar pergi pusat tahfiz, saya boleh tengok rakaman video yang anak saya sedang ditasmik oleh guru dia. Jadi saya pun tahulah perjalanan anak saya kan. Okey. Dan juga prestasi. Itu dia bangunkan apps tu. Cuma apps tu hanya digunakan oleh pusat-pusat tahfiz swasta lah yang ingin menggunakan. Okey. So itu juga antara manfaat ataupun maslahah kenapa anda perlu mengambil kursus ini kan. Sebab anda bidang agama, anda tahu bagaimana untuk menjana pendapatan ataupun membantu orang lain dalam bidang masing-masing. Sebab kursus kita asas keusahawanan bukan asas perniagaan. Kalau perniagaan ni kita bermain dengan untung rugi. Betul tak? Okey. So asas keusahawanan ni kita bukan sahaja bermain dengan untung rugi tapi kita juga memperbaiki ataupun menambah baik sosioekonomi masyarakat. Itu keusahawanan. Okey. Dan anda boleh baca sendiri dalam kita punya sistem LMS tu, Learning Management System tu, yang ada 8 modul kan. So anda akan nampak perbezaan antara peniaga dengan usahawan. Okey, yang mana saya tak kasih tu kat sini lah. Kalau tak kita tak cukup masa untuk kelas. Kelas kita ni sampai jam 10.30 Jam 10 ke 10? 2 jam kan? 2 jam kan, betul tak? Ya, betul. Okey. So itu tadi saya dah perkenalkan diri. Okey, saya rasa anda juga semua perlu perkenalkan dirilah bagi nama walaupun dah tertera kat sini kan.
sekarang ni sedang bekerja ke ataupun bagaimana, diploma ataupun STPM-nya dulu bidang apa? Boleh? So, mungkin kita mulakan dengan Ukasha dahulu. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ukashal Muhammad. Dulu saya ambil Form 6, STAM, Aliran Agama. Dan sekarang saya bekerja di sebuah masjid sebagai pegawai multimedia. Pegawai multimedia di masjid. Masjid Yes, kat mana? betul. Masjid kerajaan di Melaka. Okey. Bagus. So multimedia kan. So bagaimana masjid itu berjaya menarik ataupun berjaya menyampaikan hebahan program-program masjid itu kepada masyarakat awam di sekitar tu. Apa cara dia? So kita akan belajar dalam asas keusahawanan ini juga. Ya, betul. Okay, alright. Itu daripada Ukasha, Kasih. Muhammad Aiman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aiman bin Azaid. Asal Kelantan, menetap dekat Kajang. Kajang. Sekarang Okay. Kajang. Saya um, saya saya baru tamat belajar dalam bidang engineering dan ni second degree saya lah. Okay. Sekarang ni saya buat perniagaan kecil-kecilan. Saya Hmm. ada buat training center lah. Banyak saya buat training center untuk Islamic education, Okay. penulisan ni, dan sekarang ni kita tengah nak buat rumah penerbitan publication untuk novel dan buku-buku yang berkaitan dengan Islamik lah. Antaranya yang kita buat. Okay, faham. So, syarikat Aiman tu tadi kata ada learning center kan? Betul. Okay, apa yang di offer program-program kat situ? Um, Latihan bentuk macam mana? okay. Saya buat pengajian jangka pendek lah, selama setahun untuk program-program yang macam bidang syariah, usuluddin, dan kami buat GV dengan F3 dengan Unimail untuk hantar pelajar buat ODL, pengajian syariah. Dia jugalah kami buat. So, maksudnya ada persejilan lah daripada MQA ke ataupun MQA tak ada, cuma kita letak bawah jabatan ni. Kita letak bawah Jawi. bawah Kita Jawi? daftar sebagai tuition lah. Oh, okay, Dan faham. kita pun tengah buat ni sebenarnya. Nak daftar bawah PAT, bawah JPK. Jabatan, jabatan apa? Jabatan Pembangunan Kemahiran. SKM lah. SKM. SKM dapat maksudnya boleh daftar SKM 1 sampai SKM 3 lah kan? Betul tak? Yang tu ke? Betul. Betul. Cuma kita kena, adalah banyak prosedur dia. Dan kita baru nak mohon lah. Okay. So maksudnya training center tu berdaftar dengan SSM lah, bukan dengan Roche. Yeah, SSM. Okay, faham. Alright. Tapi ada satu yang saya tanya, degreenya bidang engineering. Lepas tu buat second degree dalam bidang agama. Okay, Um, kenapa tak buat master terus? Sebenarnya saya belajar. Saya tengah belajar. Saya buat ni, apa tu panggil? Sorry, panjang pula. Saya Ya, buat tak ni, apa. saya buat apa tu? RA, Research Assistant untuk Hmm. EV. If, Tapi ialah sebab saya nak buka bengkel EV. hmm, Cuma sekarang ni kemahiran dekat Malaysia tak adalah EV tu. So dalam elektrik, selang-selang yang elektrik kita nak buat tu, kendaraan elektrik kan? betul. EV, okay. EV. Sekarang ni saya belajar dekat UniKL dan saya Hmm, bekerja dekat UniKL, RA dia dekat UniKL. Sekarang ni projek kita adalah nak buat bas Rapid KL untuk EV. faham. Ah,
Faham? Sekejap lagi saya explain kenapa saya tanya latar belakang setiap orang. Okey. Okay? Okey, dah Alright. doktor. Okay. Thanks Okey. thanks Aiman. Seterusnya kita pergi ke Ahmad Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Ahmad Junaidi bin Ahmad Tajuddin, tinggal di Sungai Merak. Saya bekerja sebagai pembantu takbir Di mana? di Fakulti Pengajian Islam. UKM. Ya, UKM. Oh, ini orang dalam ni. Ini apa ni Datuk Izhar tahu ke Ahmad Junaidi ambil kursus ni? Tahu. Okey. Alright. Tahu tak apa. Okey, jangan tak tahu. Alright. So thanks Ahmad. Dulu STAM Dulu saya ambil STAM. STAM. Okey. Ya. Alright. Terima kasih. Alifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Muhammad Alifuddin bin Salahuddin, menetap di Melaka, Masjid Tanah, dan lepasan STAM juga, Form 6, dan bekerja sebagai guru kafar. Guru kafar. Ya, betul. Okey. Alright. Terima kasih. Sama betul. Okey, so online daripada Melaka lah ni. Dia memang Masjid Tanah lah ni. Sekarang saya kat masjid. Tak duduk Cina. Dari situ lah. Okey. Alright. Okey, Hazika Zafirah. Ya, saya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hazika Zafirah binti Hairuddin. Saya berasal dari Johor dan sekarang menetap di Cyberjaya. Saya bekerja sebagai guru di sekolah swasta di Cyberjaya. Guru mata pelajaran apa? Mata pelajaran agama, pendidikan Dulu. Islam dan Bahasa Arab. Sebab Okey, dulu. sekolah swasta gabungan subjek KPM dan JAIS, Negeri Selangor punya. Baik. So STAM lah kan? Background tadi STAM kan? Saya lepasan Diploma Pentadbiran Islam UNIZA, Terengganu. Okey, Diploma Pentadbiran Islam UNIZA. Alright, faham. Okey, seterusnya Siti Nordini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nordini binti Muhammad Akhir. Tinggal dan menetap di Kedah. Dan saya lepasan STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Saya bekerja sebagai penyelia kafar. Penyelia kafar. Okey. Ya. Baik. Okey, terima kasih Terima kasih. Nordini. Ya. Seterusnya Aisyah Humairah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Aisyah Humairah binti Zalil. Lahir, menetap dan bekerja di Penang sebagai guru kafar dan saya lepasan STAM. Oh, guru kafar lepasan STAM. Okey. Alright. Thanks Aisyah. Hakimi. Nama saya Muhammad Hakimi bin Rosli. Saya bekerja guru kafar di Melaka. Saya lepasan Diploma Media Penyiaran Islam UNIZA. Okey, Diploma Penyiaran Islam. Ya. Okey, guru kafar. Kenapa tak masuk IKIM? IKIM ke? Zayan ke? Susah sebab kena ada pengalaman dulu. Okey, faham. Okey, thanks Hakimi. Muhammad Syuaib. Kejap doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syuaib bin Zamurni. Saya tinggal dekat Sungai Merak.
Buat Okay. masa sekarang saya kerja sebagai guru kafar, tetapi nanti 15 hari bulan, hari Khamis, saya akan mendapat kerja barulah sebagai pembantu takbir hal ehwal Islam bahagian Bilal. Di mana? Di penempatan belum dapat lagi sebab lapor diri pada hari Khamis. Okay, alright. Faham. Semoga urusan dipermudahkan. InsyaAllah. Okay, seterusnya Muhammad Haikal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya apa tak? Nama saya Muhammad Haikal bin Hilaluddin. Saya menetap di Melaka. Saya lepasan STAM dan saya bekerja sebagai guru kafar. Guru kafar. Ya betul. Baik. Okay. Semua dah kenalkan diri kan? Ada yang saya tertinggal ke? Okey, ni. Okey, alright, semua dah. Okey, so jangan lupa kan masuk dalam Telegram group kita yang saya dah share. Okey, dalam ruangan chat room tu. Untuk Zoom ni pastikan anda join untuk tujuan komunikasi yang lebih cepat lah. Okey, berbanding kita berhubung melalui LMS. Dapat kan? Semua orang dapat link tu kan? So itu kita punya Telegram group. So apa-apa maklumat saya akan letak di situ. Okey. Kalau kita contohlah ada terpaksa batalkan kelas ke, tangguh ke hari lain, juga saya akan maklumkan dekat situ. Okey. Dan bahan-bahan berkaitan juga saya akan letakkan di situlah sekiranya diperlukan. Alright. So tujuan saya minta awak perkenalkan diri tadi dan juga latar belakang masing-masing supaya saya dapat menyesuaikan contoh-contoh ataupun penerangan yang dekat dengan bidang masing-masing lah. Okey, sebab anda daripada bidang agama dan hanya siapa tadi, Muhammad Aiman yang bidang sains dan kejuruteraan. So yang lain tu bidang agama dan kebanyakan daripada anda guru kafar. Okey, dan InsyaAllah saya akan cuba terangkan kursus ini menggunakan contoh-contoh yang paling dekat dengan bidang masing-masing kan, supaya mudah difahami. Okey, so berbalik kepada kursus kita. Okey, so kalau anda tengok di sini, kursus kita ni 2 jam kredit. Okey, 2 jam kredit dan objektifnya bertujuan memperkenalkan pelajar, okey, pelajar tentang asas keusahawanan dan inovasi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan keusahawanan dan juga inovasi. Jadi inovasi inilah yang membezakan anda yang sedang bekerja sekarang ini berbanding pekerja-pekerja yang lain. Okey, dan pekerja yang ada keupayaan untuk berinovasi ni biasanya disayangi oleh majikan lah. Okey. Kemudian objektif utama kursus ini adalah untuk memberi ilmu asas keusahawanan kepada pelajar. Sekali lagi, asas keusahawanan bukan asas perniagaan. Okey, asas keusahawanan. Jadi ada beza tu di antara perniagaan dengan keusahawanan. Okey, seterusnya mendorong pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan sebagai salah satu pilihan kerjaya. Jadi kalau sebelum ini anda tak terfikir pun yang mana mengambil sarjana muda Usuluddin kan? Betul tak? Usuluddin kan? Awak punya program kan? Betul ke? Betul. Okey, Usuluddin dan falsafah tak silap saya, betul kan? Okey. Biasanya anda akan jadi ustaz, anda akan jadi penceramah, anda akan jadi
bekerja di jabatan-jabatan agama, kan, di sekolah-sekolah agama. Mungkin selepas anda mengambil kursus ini, anda dapat idea, rupanya di samping aku buat kerja, aku juga boleh buat bisnes, kan? Bisnes macam mana? Jadi bisnes mutawif ke, bawa orang pergi umrah ke, uruskan haji ke, kan? Ataupun contoh macam Aiman tadi, dia ada learning center ataupun training center. So dia buat prakursus tentang haji sebelum bakal haji berkursus di tabung haji. Okey, kan? So kita tak tahu, mungkin selepas Aiman dah buat modul itu, so boleh dapat kontrak daripada tabung haji untuk membuat latihan tentang haji ataupun kursus persediaan umrah dan sebagainya. Okey, tak mustahil, boleh. Cuma biasa bila kita nak dapatkan kontrak menyediakan latihan kepada syarikat-syarikat ni, contoh macam tabung haji, modul tu kena ada. Jadi kena jelas modul dia macam mana. Jadi bagaimana nak bangun modul tu, anda akan dapat idea daripada kursus ini. Tujuannya supaya anda ada minat ataupun ada pilihan. Okey, ada pilihan selepas bergraduasi ni apa yang anda boleh buat. Okey. Dan dalam LMS ODL anda ini yang anda perlu habiskan, kan? Anda perlu hijaukan semua dalam tu baru anda dapat grade. Okey. Diterangkan tentang konsep dan teori keusahawanan, termasuklah tugasan anda iaitu BMC, Business Model Canvas ataupun Canvas Model Perniagaan, dan juga pemasaran digital. So mungkin ada di kalangan anda yang tak jelas lagi apa itu pemasaran digital. Tapi selepas anda dah explore pemasaran digital, rupanya ini pemasaran digital. Yang anda buat setiap hari itulah pemasaran digital. Tapi tak tahu, kan? Tak tahu dari segi teorinya macam mana. Alright? So ini dua tugasan yang anda kena buat, Canvas Model Perniagaan dan juga pemasaran digital. Di akhir kursus, pelajar perlu menghasilkan dan membentangkan Canvas Model Perniagaan. Alright, so hasil pembelajaran kursus, so di akhir kursus ini nanti pelajar saya beranggapan anda berupaya ataupun mempunyai kebolehan untuk menerangkan konsep-konsep asas dalam keusahawanan. Jadi bila orang tanya apa beza usahawan dengan perniagaan, so anda boleh explain dengan jelas. Okey. Contoh Alif Syukri itu dia usahawan ke peniaga? Kan, Datuk Sri Vida tu usahawan ke peniaga? Tony Fernandez tu usahawan ke peniaga? Tan Sri Mokhtar Bukhari tu usahawan ke peniaga? Jadi anda akan boleh membezakan antara dua tu. Okey. Yang mana bagi masyarakat marhain di luar sana, bila sebut buat duit sahaja, dia layak dipanggil usahawan. Tapi sebenarnya tak, daripada dari segi teori, terutamanya negara-negara barat, negara-negara maju ni, mereka tak sesuka hati memberi colokan gelaran usahawan itu kepada masyarakat umum. Sebab mereka jelas apa perbezaan usahawan dengan peniaga. Ada yang baca LMS tak? Afiq, tolong. Ada yang baca? Belum lagi. Dan objektif yang kedua, di akhir kursus nanti anda sudah berupaya menghasilkan Canvas Model Perniagaan. Okey. Jadi dalam bisnes ni, untuk kita menjual idea, ada dua dokumen yang kita kena kuasai. Okey. Yang pertama adalah yang paling penting iaitu business plan, rancangan perniagaan, yang mana kita tak cover lah dalam kursus kita ni. Okey. Yang kedua adalah business model canvas. Canvas model perniagaan. So business rancangan perniagaan tu
ataupun business plan tu kita gunakan untuk membentangkan pembentangan perniagaan, business presentation. Okey, tetapi untuk BMC ni, canvas model perniagaan ni ataupun business model canvas ni, kita gunakan untuk business pitching. Jadi apa beza business presentation dengan business pitching? Business presentation ni biasanya dia ambil masa yang lama. Okey, dalam 30 minit termasuk Q&A. Tapi business pitching ni ataupun bicara tuntas perniagaan ni dalam bahasa Melayu dia adalah bagaimana kita menjual kita punya idea tu dalam tempoh kurang dari 5 minit. Pernah dengar TED Talk? Bukan TikTok. TED. TED. Talk. Bicara TED. Okey? Itu pembentang-pembentang tu mereka jual idea tu dalam tempoh kurang daripada 5 minit. Kalau selepas 5 minit tu orang tak berminat, maka pelabur dia takkan berminat lah untuk melaburkan duit dia dalam idea kita itu. Okey? Jadi bagaimana sorry. So ini yang saya kata 8 modul yang anda kena habiskan. Pastikan hijau Pastikan hijau. Barulah awak memenuhi kriteria pemarkahan untuk ODL. Program ODL. Pembelajaran jarak jauh. Okay. So ada 8 modul daripada satu pengenalan kepada keusahawanan. Okay. Yang kedua membentuk minda keusahawanan dan peluang keusahawanan. Dan yang selebihnya tu adalah tentang BMC. Okay. So 4 pertemuan kita ini nanti, saya akan fokus kepada bagaimana nak bangunkan BMC. Okay. So, next meeting nanti, kan, pertemuan kita yang kedua nanti, kalau boleh setiap orang dah ada idea masing-masing. Okay. Dah tahu apa produk ataupun perkhidmatan yang ingin dijual, yang ingin ditawarkan kepada pelanggan ataupun kepada organisasi. Ingat pertemuan kedua. So pertemuan kedua kita bila? 27 Januari. So kalau boleh dalam 27 Januari ni setiap orang dah ada dah. Okey, dah ada dah BMC tu. Dan memang saya akan saya akan jangka anda akan buat silap. Jangan risau. Okey, sebab konsep ilmu ni ilmu tu akan mudah kita ingat, akan mudah kita hadam apabila kita explore terlebih dahulu, memang kita akan buat kesilapan, okay, dan guru betulkan. So barulah kita akan senang ingat. Alright. So dan kalau boleh 20 Januari ni dah ada draft BMC. Jadi apa BMC tu awak kena baca dalam LMS. Ataupun dalam YouTube tu pun dah banyak dah orang share. Okey, kalau awak type BMC keluarlah dalam bahasa Inggeris dia. Kalau awak type canvas model perniagaan keluarlah orang share tentang canvas model perniagaan tu dalam bahasa Melayu. Ramai dah orang share. Alright. So kalau boleh dalam satu muka surat je saya minta 9 blok itu. Okey, supaya apabila awak dah ada idea di sini pada 27 Januari ini, so saya akan komen. Okey, saya akan komen dan anda akan betulkan. Pada 24 Februari, anda bentang semula termasuk juga dengan pemasaran digital. Supaya mengurangkan anda anda menghantar tugasan yang kurang bagus. Kan? So kalau anda hantar tugasan yang kurang bagus, kuranglah markahnya, betul tak? Jadi pastikan second meeting awak sudah ada idea. So di pertemuan yang keempat nanti, kan, pertemuan terakhir iaitu 3 Mac nanti, kita akan ada kuis online. Okey, kita akan ada kuis online. Jadi soalan-soalan itu akan dikeluarkan daripada 8 modul itu tadi. Memang anda kena baca. Alright? Okey, so bagaimana nak dapat A untuk kursus ni? So anda akan dinilai berdasarkan 3 perkara ni. So nampak tak kat sini pemasaran digital dan juga
pembentangan BMC. Markah 70% tau. So, kalau awak buat ini dengan bagus, maksudnya B plus tu sudah dah dalam tangan dah. Okey, sudah dalam tangan. Okey. Kemudian kuis 30%. Okey, kuis 30%. So, kalau yang ini awak dah buat dengan bagus, so awak ada untuk dapatkan A dan A minus tu adalah bergantung kepada markah kuis yang anda dapat. Jadi biasanya kalau anda dah baca dengan bagus, dah hadap dengan bagus 8 modul dalam LMS tu, tak jadi masalah untuk awak menjawab kuis dengan bagus. Okey? Ataupun anda explore juga dalam YouTube ke mana-mana ke apa dia BMC, memang saya yakin anda boleh jawab kuis ni dengan sangat bagus. Okey? Ada soalan setakat ni? Saya terlalu laju ke? Okay. Jelas ke setakat ni? Setakat ni jelas, Doktor. Okay. So, itu penerangan tentang perjalanan kursus. Okay. So, kita pergi ke contoh BMC kan. Okay. So, saya tunjuk kat sini. Contoh BMC. So, ini adalah contoh-contoh BMC lah. Okay. Ataupun kita ambil yang paling senang. Contoh BMC apa paling kita ambil lah Grab. Ada tak? Ada. Okey. So lagi mudah difahami kan? Okey, yang ini. Open link, open image in new tab. Okey. So ini contoh BMC untuk Grab ataupun Uber lah. Uber ni dah tak ada dekat Malaysia kan, dah keluar. Okey. So inilah yang anda kena bangunkan. Okey, so ini dalam bentuk bahasa Inggeris, ada tak dalam bahasa Melayu? Tak silap saya pun ada rasanya. BMC. Ya. Sekejap dia buka pula.
Kalau ada boleh tanya ke? Ya, teruskan. Ini kalau BMC yang kami kena buat di depan tu, kena buat yang macam gambar tu lah. Dalam Betul. bentuk Satu muka surat sahaja, betul. dalam bentuk gambar yang macam yang berwarna tadi tu. Ha. Lepas tu bentangkan balik apa Betul. yang Pembentangan tu daripada satu muka surat tu je. Okay, faham. Kemudian yang pemasaran digital tu, bukti awak kena buat at least tiga posting lah. 3 posting dalam Facebook ke. So, awak buat satu page untuk awak punya dummy lah, dummy produk So adalah poster produk kat situ. Kalau ada awak buat kursus kan, ataupun awak tawarkan tuition untuk asas bahasa Arab kan. Jadi awak kena buat poster, berapa harga dia, apa pendekatan dia. Jadi awak kena explain dalam BMC tu. Okey. Awak takkan tukar untuk kuasai kalau awak tak buat dahulu. Okey, kejap saya tengah betulkan saya punya file. Sebab bahan yang di dalam ini kebanyakannya dalam bahasa Inggeris kan. Sebenarnya saya dah buat satu buku dalam bahasa Melayu So nanti awak boleh juga tengok rakaman ni balik Nampak ke? Nampak Doktor. So ini e-book yang saya buat untuk 9 langkah demi langkah. Okey. Cara nak buat canvas model perniagaan ni lah ataupun BMC ni. So inilah kalau tengok dalam gambar ni awak boleh nampak kan dia punya ni. So inilah yang awak kena buat. Satu muka surat saja. Nama pun canvas kan. So jadi objektifnya bagaimana dengan satu muka surat itu semua orang tak kiralah dia pakar ke tak pakar ke, marhain ke ataupun profesor ke, bila dia tengok awak punya BMC dia tahu apa jenis perniagaan yang awak buat. Apa perkhidmatan yang awak buat. Contoh macam Aiman tadi, dia ada training center. Bila dia buat BMC untuk training center dia tadi bentuk macam ni, so orang takkan tanya lagi, Aiman, kau buat apa dalam kau punya training center? Dia tak perlu tanya. Sebab bila dia nampak dengan satu BMC ni, orang boleh faham apa perniagaan yang kita buat. Siapa pelanggan kita? Kan? Apa keunikan ataupun kelebihan kita punya produk ataupun perkhidmatan? Bagaimana kita nak jaga hati pelanggan? Bagaimana kita nak buat duit? Apa bahan mentah yang kita perlukan? Siapa rakan strategik yang kita perlukan? Dan apa kos-kos yang kita akan tanggung? Semua tu kita explain dalam satu muka surat saja. Okey? Bahasa orang muda dipanggil biarlah gambar berbicara. Sebetulnya tu konsepnya. BMC ni bila orang tengok sahaja satu muka surat ni, orang dah faham apa jenis perniagaan yang awak buat. Okey? So yang ini nanti saya akan share dalam Telegram group So awak boleh explore, boleh fahami. Ini dah 9 blok. Okey. So dia ada 9 step. Tapi awak kena bacalah dengan detailan. So saya takkan explain kat sini. Sebab kita tak cukup masa nanti. Okey, so ada 9 elemen tu pada segmen pelanggan, tawaran nilai, saluran, hubungan dengan pelanggan. Inilah yang saya kata daripada 9 blok ini orang faham apa jenis perniagaan yang awak buat. So selepas dah penerangan ni 1 hingga 9 ni,
Nanti buku ni akan guide anda bagaimana untuk membuat BMC anda tu secara step by step. Dia tak boleh melangkaui kan. Dia mesti step by step. So kalau tengok kat sini saya bagi contoh e-healing kan. Ataupun Grab. So kalau kita tengok kat sini, okey, ini step yang pertama kan. Iaitu kita tentukan siapa kita punya pelanggan. Okey, jadi kalau contoh macam Aiman tadi. Saya ambil contoh Aiman sebab Aiman tengah buat bisnes. Okey. So siapa dia pelanggan untuk training center, pusat latihan Aiman tu tadi? Siapa dia? So dia kena nyatakan dekat sini. Contohlah kalau Aisyah Humairah dia ada dia buka kedai menjual uniform sekolah kan, contoh. Jadi siapa pelanggan dia? Jadi pelanggan dia mesti ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang masih bersekolah. Satu saja kan, simple. Jadi kita tahu siapa pelanggan dia. So kalau dalam ni yang saya buat ni untuk taksi kan. Okey, untuk Grab, siapa dia pelanggan dia? Yang pertama, mereka yang tidak tidak mempunyai kenderaan kan. Okey. Yang kedua, mereka yang tidak mahu memandu sendiri. Ada kereta. Tapi dia nak rasa dia malas mungkin, ataupun dia tak sihatkan masa tu kan, ataupun kalau nak pergi ke satu event tu dia nak kena cari parking lagi kan. Parking tak banyak. Jadi baik dia naik Grab. Itu yang pelanggan Grab yang nombor 2. Iaitu mereka yang tidak mahu memandu sendiri. Kemudian yang ketiga, mereka yang ingin dilayan seperti VIP. Kan ada okey, yang di Malaysia sebab dah tak ada Uber ni. Dulu dia ada Uber Black tau. Yang mana kita boleh naik kereta-kereta mahal lah. Dan setiap orang tolong bukakan pintu lagi. Kalau dekat barat, setiap orang tolong bukakan pintu. Okay. So bayaran dia triple lah, bukan double, triple. Uber Premium di US sana memang ada jenis macam ni. So mereka yang ingin dilayan seperti VIP. Kemudian yang keempat, mereka yang menginginkan khidmat taksi dengan kos yang lebih efektif. Maksudnya, kalau kita naik taksi biasa tu kadang kalau pemandu taksi tu tak ada integriti kan, dia tipu meter ke kan, dia ambil kalau meter rosak dia double charge pula. Jadi kalau dengan adanya Grab, kita booking saja kita dah tahu dah harga kan, betul tak? Okay, so kita tak ada potensi untuk ditipu. Alright, so itu segmen pelanggan untuk Grab. Simple saja dia punya point kan. Selepas itu, barulah kita masuk ke step yang kedua, iaitu apa kelebihan Grab. Apa keunikan Grab? Apa yang ditawarkan? Jadi kalau tengok kat sini, ini jenis 10 jenis keunikan yang kita boleh gunakan. Yang ni yang awak akan baca sendiri. Jangan risau, saya akan share bahan ni. So inilah keunikan dia. Kenapa Grab ni sangat bagus. Masa menunggu yang minimum. Kan? Sambil awak sikat rambut, sambil mandi ke, sambil make up ke, kan awak dah booking dahulu. Dah siap make up, dah taksi dah tunggu depan pagar rumah. Kan? Tak perlu. Kalau dulu kita kena cari bus station kan, untuk tahan taksi ataupun tahan bas. Kemudian harga tambang yang lebih murah daripada taksi biasa. Ini memang betul lah. Sebab kita dah tahu. Okey. Pilihan pembayaran tanpa tunai. Boleh bayar pakai kad, boleh bayar secara tunai. Lepas tu boleh melihat estimated time arrival. ETA kan? Jangkaan masa kita sampai. Contoh kalau bos tanya, Syirat, bila kau nak sampai?
lagi 15 minit sampai bos. Sebab dia akan bagi tahu dalam apps tu. Okey? Sebab dia ada link dengan GPS. So, itu keunikan ataupun faedah ataupun maslahat ataupun benefit yang ditawarkan oleh Grab kepada pelanggan dia. Okey? Selepas tu, step yang kedua, bagaimana dia nak tarik, bagaimana dia nak bagi tahu pengguna, kan, pelanggan dia tadi yang dia ni wujud. Jadi ada website dia, kan, ada aplikasi dalam Play Store ataupun iOS kalau iPhone, kan. Okey. Selepas tu, bila kita dah hadiah ni sampai kepada pelanggan, bagaimana kita nak jaga hati mereka supaya kekal menggunakan Grab. Nampak tak lambang hadiah, lambang love. Okey, adanya media sosial yang kita boleh dapatkan info. Adanya sistem sokongan pelanggan dalam apps tu sendiri. Lepas tu ada sistem review, driver tu bagus ataupun tak. Okey, jadi selepas Grab dah buat semua ni, macam mana dia dapat duit? Kan? Takkan dia buat free, takkan dia buat produk ni fisabilillah. Takkan, dia mesti nak duit. Jadi bagaimana dia dapat duit? Dia di bahagian bawah ni, iaitu revenue stream. So kalau tengok kat sini bagaimana dia dapat duit. Dah habis besar dah, tak boleh besar dah, kan? Okey. Okey. Jarak perjalanan kereta. Okey, so charge tu dikenakan berdasarkan jarak perjalanan. Kan, semakin jauh jarak dia, semakin mahal tambang dia. Kemudian kadar tambang bagi 4 tempat duduk dengan 6 tempat duduk, biasa kan? Betul tak? Okey. Lepas tu dia ada peak hours. Waktu puncak tu jam 7, antara jam 7 sampai jam 9 ataupun jam 4 sampai jam 6 petang tu, itu memang waktu dia mahal lah. Sebab permintaan tinggi. So teori ekonomi kata semakin tinggi permintaan, okey, so semakin membuka peluang lah untuk peniaga menawarkan produk. Permintaan banyak kan? Jadi macam mana kita nak penuhi permintaan tu? Kemudian perkongsian kenderaan. Carpool So carpool. Grab dah ada function ni kan? Lama dah saya tak naik Grab. Ada kan carpool ni? Maksudnya kita boleh share dengan orang yang satu hala dengan kita. Contoh kalau saya ni duduk di Bangi. Siapa tadi duduk di Kajang tadi? Aiman kan? Dan saya nak ke KLCC. Aiman pun nak ke KLCC. So kita boleh trace dalam apps tu, saya nak ke KLCC dalam konsep carpool. So dia akan cari siapa yang sama satu hala dengan kita tu. Okey? Alright, itu cara dia dapat duit. Kemudian yang blok seterusnya adalah bahan mentah. Apa bahan mentah yang diperlukan? Jadi kalau Aisyah nak buat kedai bakery, kan? Jadi mesti bahan mentah dia kat sini adalah kedai bakery. Physical bangunan tu kan. Lepas tu bahan-bahan bakery, tepung dan sebagainya. Okey. Lepas tu tukang buat kek. Alright. Okey. So kalau dalam Grab ni apa bahan utama yang dia perlukan adalah pelantar teknologi. Apps itu sendiri kan. Yang kemudian yang kedua adalah pemandu. Kalau tak ada driver, tak berjalan lah dia punya bisnes. Okey, itu key resources. Seterusnya pergi ke step seterusnya adalah key activities. Activities maksudnya apa yang berlaku yang kita kena jaga untuk memastikan perniagaan kita itu sentiasa berjalan dengan lancar. So mesti ada pengurusan dan pembangunan produk, R&D. Okey. Lepas tu dia ada pemasaran dan juga pemerolehan pelanggan. Maksudnya bagaimana pemasaran dan juga promosi lah. Bagaimana kita dapatkan pelanggan supaya lebih ramai orang menggunakan Grab. Kemudian pengrekrutan pemandu. So, memang Grab dia ada latihan-latihan untuk pemandu kan. Kemudian bagaimana sistem menguruskan bayaran gaji kepada pemandu. Okey, ataupun driver Grab tu.
Lepas tu yang seterusnya yang ke-8 adalah siapa dia orang di luar punya organisasi tu, tapi kita perlukan dia. Siapa kita punya rakan kongsi? Jadi kat sini pemandu yang mempunyai kereta tu ada juga adalah rakan kongsi kepada Grab lah. Okay, driver tu kan. Kemudian pemprosesan bayaran. Jadi kalau kita di Malaysia ni yang famous menggunakan platform pembayaran ni IP88 kan? Betul tak? Chinese company punya. Sistem yang menguruskan duit tu diterima. Kan? Contoh yang kita bayar QR tu. Sistem tu siapa yang urus, yang bangunkan tu? Biasanya di Malaysia ni kita gunakan IP88 Ada juga bank yang dia buat sistem dia sendiri. Kemudian penyedia perkhidmatan GPS. Alright, dan seterusnya pelabur lah. Untuk memastikan kelangsungan perniagaan kita tu kena ada modal yang besar. Okey, dan akhirnya adalah kos yang kita akan tanggung. Okey, kos infrastruktur, kos pentadbiran, kos pembayaran gaji kepada pelanggan dan juga kos pemasaran. Dan inilah yang awak kena hantar. Dalam satu muka surat sahaja ni ada 9 blok. Dan anda kena bentang kepada saya dalam tempoh kurang daripada 5 minit. Okey? So awak boleh buat dalam bentuk macam ni, bentuk sticky note. Okey, sticky note. Apa? Nota melekit. Sticky note. Okey. So ini dalam bentuk yang lain kan. So saya kalau saya mengajar dalam kelas tu biasa whiteboard tu saya akan minta anak murid tu untuk tampalkan sticky note sajalah. Okey. Untuk mudah difahami. Alright, so bahan ni saya akan letak dalam kita punya Telegram group. Cuma saya minta tolong jangan edarkan kepada orang lain. Ini adalah untuk kegunaan anda sendiri. Ini saya dah daftarkan, saya dah IP-kan. Kalau awak edarkan tanpa kegemaran, saya akan saman awak. Boleh kan? So biasa saya akan lupa. Jadi sebelum lupa tu saya akan letak siap-siap dahulu. Okay. So kalau boleh minggu depan tu dah ada draft kan? Minggu depan pula. Pertemuan kedua nanti. Okey, lagi 2 minggu kan? Jadi supaya saya boleh bantu anda bagaimana nak hasilkan BMC yang bagus lah. Okey, saya dah letak So disebabkan kursus kita ni kursus keusahawanan dan inovasi. Okey. So bila awak cari idea itu, kan? Pastikan awak pemberatnya adalah apa inovasi yang awak buat. Contoh kalau Hazikah nak buka kedai buku, kan? Jadi apa beza kedai buku Hazikah tu berbanding pustaka rakyat, dewan rakyat, pustaka maju, kan kedai buku tu apa beza dia? Kalau tak ada beza, susah kita nak bersaing kan? Betul tak? Siapa nak datang? Contohlah kalau kedai buku Hazikah tu tadi dia ada konsep konsep sewa kan, bukan sewa beli, konsep sewa. Macam masa kita tak pasti awak ni sama umur dengan saya ataupun tak. Masa saya kecil dahulu kita nak pergi wayang tu mahal kan. So sewalah VCD. Sewa dia satu hari masa tu RM3. Jadi kalau lama kita pulangkan, lagi lama lah, lagi panjang lah bayaran dia kan. Jadi kalau kedai buku Hazikah tadi, dia buat konsep macam tu. Contohlah itu contoh. Itulah inovasi. Jadi itu keusahawanan. Kalau perniagaan dia hanya jual sahaja. Aku tak kisah pun dia kata. Kau miskin kan, kau kaya kan, janji kau beli aku punya. Itu perniagaan.
Tapi keusahawanan ni, kita buat bisnes, kita dapat untung. Tapi pada masa yang sama, perniagaan kita tu akan membantu memudahkan urusan orang lain. Jadi contoh kalau kedai buku hasil kau tu tadi, dia dapat untung kan, betul tak? Pada masa sama membantu masyarakat yang kurang mampu. Alright? Itu contoh lah. So, pertemuan kedua nanti, mungkin awak boleh cadangkan 3 ataupun 4 idea. Nanti saya akan bantu mana idea yang bagus untuk awak proceed. Okay? So, pemberat dia mesti ada inovasi. Contoh kalau Ukasha nak buka pusat tahfiz. Kan? Jadi apa biasa pusat tahfiz Ukasha tu berbanding pusat-pusat tahfiz yang ada di kawasan Kajang ataupun Bandar Baru Bangi ni. Kalau ada keunikan dia, parents akan hantar anak-anak ke situ kan? Sanggup bayar mahal. Tak apa. Sebab dia tahu anak saya akan jadi Al-Hafiz. Sebab pendekatan ataupun modul dia tu bagus. Alright? Itu antara contoh-contoh inovasi yang awak boleh fikirkan lah. Okay? Awak jangan buat inovasi apa yang tengah viral sekarang. Pekerjaan baharu. Coach cerai kan? Itu pekerjaan baharu tau. Awak jangan buat benda yang macam tu. Itu bukan keusahawanan. Itu perniagaan. Okay? So kalau keusahawanan ni kita dapat faedah dan masyarakat dapat maslahah. Okay? Tidaklah macam kos cerai tu, saya tak pastilah kenapa majlis agama tak ada yang komen kan? Betul tak setakat ni? Tak tahu kenapa kita punya majlis agama tak ada yang berani sentuh lagi. Tak pastilah kalau ada yang dah membuat teguran mungkin secara langsung dengan kos berkenaan kan. So itu sebenarnya tak bagus kan? Tak bagus untuk image. Saya bukan ustaz, tapi pada saya, pada pandangan saya itu tak bagus untuk masyarakat. Nanti akan melahirkan lagi banyak kerjaya macam tu dan lagi lah porak-poranda. So yang mana kita tengok sekarang ni urusan perceraian ni dah macam perkara yang normal. Kan? Jadi kalau kita tengok mak ayah kita dulu kan, zaman mak ayah kita dulu, zaman nenek-nenek kita dulu, kalau ada satu keluarga tu bercerai, heboh satu kampung kan, betul tak? Dia tanya kenapa? Sebab masa tu satu yang memalukan lah kalau berlaku perceraian kan. Tapi kalau kita tengok sekarang ini, okay, dia macam alah, biasalah macam tu kan. So itu proses kita panggil normalisasi itu tak baguslah. Okey, itu kan jadi fitnah agama kan. Betul tak ustazah? Saya bukan ustaz Okey. Ustaz dah jauh bagi contoh. Okey, itu contoh inovasi yang tak sesuai lah. Kos cerai itu tak sesuai walaupun dia inovasi tapi dia menjahanamkan masyarakat. So tak bagus. So awak kena fikirkan inovasi yang contoh lah. So kebetulan kita pula dah berbicara tentang cerai ni kan. Contoh awak bangunkan satu apps. Tapi apps tu awak kena bangunkan bersama ulama lah yang pakar rujuk perkahwinan. Betul tak? Jadi nanti akan ada dalam apps tu ada orang yang introvert tau. Orang introvert ni dia malu untuk bertanya, betul tak? Dia malu untuk bertanya. Kalau aku tanya ni, kan dia kata aku ni isteri yang tak bagus. Ke aku ni suami yang tak bagus. Kan? Ada orang jenis macam tu tau. Jadi apa cara kita untuk mengisi jurang, mengisi kekosongan itu? Kita buat satu apps. Kan? Satu apps yang bila bab hukum-hukum agama ni, dia mesti mendapat kebenaran daripada majlis agama kan? Betul tak? Supaya tak berlaku ajaran sesat. Jadi apps itu telah diperakui oleh majlis agama contoh. Jadi bila tanya, saya ditekan oleh suami.
ataupun isteri saya macam ni, suami saya macam ni, anak-anak saya macam ni. Jadi nanti bila kita tekan tu, adalah pilihan-pilihan. Kan dia macam FAQ. Favorite Ask Question. Kan? Jadi adalah jawapan-jawapan dia. Itu mungkin nama apps tu mungkin Fiqh Perkahwinan. Apps Fiqh Perkahwinan. Contohlah. So itu contoh inovasi. Tahu tak kenapa saya terfikir benda tu? Sebab kita tahu anak-anak kita sekarang ni, jenis yang bermain dengan gadget ni, dia kurang bersosial. Bila kurang bersosial ni, dia kurang untuk bertanya. Dan kekurangan untuk bertanya tu kita risau masa depan anak generasi akan datang nanti. Jadi apa cara dia? Kita bantu. Okey? Kalau tak, diorang akan tanya AI je, ChatGPT je. Nanti sesat. Sebab bab hukum hakam ni dia mesti disemak, mesti diperaku. So itu pun kita kena ajar anak-anak. Kalau nak tanya pasal hal macam ni, jangan tanya ChatGPT, tanya ibu, tanya ayah. Itu kita kena pesankan anak. Kalau tak, mereka dah suka sangat kat situ, habis anak-anak kita. Mereka lebih dekat dengan ChatGPT berbanding ibu ayah dia. Okey, so itu contoh inovasi. Saya harap anda dah dapat sedikit gambaran. Okey, so pemberat markah yang banyak dekat inovasi itulah. Okey. So ada juga senior awak yang saya lupa dah ustazah apa nama dia. Sem lepas. Dia buat restoran. Restoran dia sangat menarik. Taklah macam restoran rembayung kan. Taklah sampai level tu kan. Tapi restoran dia tu yang bagusnya, dia kata sempena tahun melawat Malaysia kan tahun 2026. Jadi dia buat satu restoran. Restoran tu dalam restoran tu dia ada corner-corner bahagian-bahagian tertentu. Contoh makanan Borneo, makanan Pantai Timur, makanan utara kan. Makanan selatan bangsa Johor. Jadi dia ada corner-corner dia. Itulah konsep restoran yang bagus jugalah. So maksudnya kalau saya nak makan laksa Penang kan, ataupun Persembor kan, tak payahlah saya pergi ke Penang sana kan. Boleh makan dekat restoran tu. Rasa sama. Kenapa perlu harga bayar mahal rasa penat kalau rasa sama kan? Kan? Menu yang sama tapi harga yang berbeza. Macam Agoda pula iklan dia. Okey. So itu contoh yang sini awak konsep restoran sahaja tapi ada inovasi dia. Okey, saya harap awak semua dapatlah gambaran untuk kita punya second meeting nanti. Ada soalan setakat ni? Doktor, dia ada tema apa-apa? Tak ada. Maksudnya Islamic study boleh Tak buat ada. lah. Selain daripada Apa-apa itu. sahaja. Okay. Sebab konsep pendidikan keusahawanan ni kita tak sempitkan pemikiran pelajar tu. Okey, kita dah buat pasal ini saja. Kita buat pasal ini saja. Tak boleh lah. Melainkan di fakulti saya, fakulti pendidikan, memang dia kena buat bisnes yang berkaitan dengan pendidikan. Sebab kami fakulti pendidikan. Okey? Jelas. Okey, menjawab Aiman? Jelas. Okey, so ada juga yang dia buat untuk bisnes dia Contoh kalau macam Aiman nak buat BMC, tugasan BMC tu adalah untuk training center atau learning center Aiman tu pun boleh sini. So kadang tu boleh membantu juga untuk bagaimana nak menambah baik inovasi, elemen inovasi dalam learning center ataupun training center Aiman tu. Okey, itu contohlah. Okey, ataupun siapa tadi yang bahagian pegawai multimedia dekat masjid tadi siapa? Hakimi ke tadi? Ke Ukasha? Saya. Okey. So contohlah Ukasha kan di masjid masjid mana Ukasha kerja tadi? Masjid Al-Azim. Masjid Al-Azim. Masjid Al-Azim. Ya, betul. Okey.
Contoh bagaimana, jadi bagaimana Masjid Al-Azim tu, dia boleh menawarkan banyak perkhidmatan kepada masyarakat di sekitar tu. Contoh dia ada program cuti sekolah, kan? Kalau waktu Ramadan, kan? Apa dia cara untuk menarik orang datang, kan? Tanpa perlu risau dengan anak-anak. Apa cara dia? Mungkin kalau di masjid tempat saya ni yang Ustaz Farid Rabi jadi nazir dia ni, memang dia ada nursery. Okey. Cuti sekolah pun dia ada program. Jadi since Ukasha dah kerja dekat masjid tu, cuba fikirkan bagaimana cara masjid menjana pendapatan. Kan? So dah dapat dah kutipan yang setiap hari Jumaat yang jemaah sumbangkan tu. Okey. Dan bagaimana duit ketupan itu di apa bahasa Melayu di rolling, apa ni? Diberanakkan. Bukan bentuk riba pula. Diberanakkan supaya lagi banyak. Mungkin ada koperasi masjid contohlah. Okey. Jadi jemaah-jemaah kalau nak beli benda-benda yang basic ni, gula ke, tepung ke, beras ke, so boleh datang, alang-alang datang ke masjid untuk solat, boleh beli barang kat situ. Itu juga dipanggil, ada masjid yang buat, kita panggil masjid perna. Okey, usahawan masjid. So mungkin tang tu Ukasha boleh fikirkan dah. Okey, sebab tu saya tanya latar belakang masing-masing tadi. Supaya awak buat tugasan ini yang dekat dengan bidang masing-masing. Dekat dengan minat masing-masing, dekat dengan pekerjaan anda sekarang. Okey, supaya lebih mudah difahami. Alright, ada soalan lagi sebelum kita habiskan kelas? So nanti masa nak buat draft nanti kan, kalau ada tak faham mungkin boleh rujuk bahan yang saya dah share tu tadi. Kemudian juga boleh lihat balik kita punya rakaman kuliah ni. Aisyah Humairah setakat ni okey ke? Okey Doktor, insyaAllah. Alright, Siti Nordini. Ya, okey Doktor. Jelas setakat ni kan? Ya, setakat dah jelas. Tak adalah pening apa hal pula aku kena buat ni. Okey. InsyaAllah. Tak adalah berat sangat kan? Terima kasih Doktor. Sama. Okey, Ahmad Junaidi. Boleh tu, boleh. Okey. Hazikah. InsyaAllah boleh Doktor. Alright. So Muhammad Aiman. Okey Doktor. Okey. Ukasha. Saya nak tanya Doktor. Juga macam Doktor kata macam saya tadi tu, macam berkaitan dengan masjid. Jadi macam so kita boleh letak jugalah customer segment tu macam jemaah masjid ke ataupun macam badai korporat yang ada kat sekitar tu, buat di masjid kerajaan kan. Okey, bukan macam tu Ukasha. Maksud saya macam ni Contohlah Ukasha nak yakinkan nazir masjid. Ukasha kata okey, Ustaz, kita nak buat setiap bulan 12 atau setiap cuti sekolah kita buat program anak-anak. Contoh khatan ramai-ramai kan. Apa lagi asas solat 5 waktu kepada budak prasekolah. Jadi anak-anak terisilah kan. Betul tak? Waktu cuti sekolah dia. Okey. Dan bagaimana Ukasha nak convincekan nazir tu? Itu yang kena buat BMC. Bukanlah keseluruhan aktiviti masjid. Kalau tak, nanti lagi banyak. Jadi konsep BMC ni kita buat untuk satu produk ataupun untuk satu organisasi. Contoh macam apa dia BMC untuk Proton S70? Apa dia BMC untuk Proton X70? Ataupun emas. Itu lain-lain kan pelanggan dia kan? Okey.
Saya menjawab Kak Ukasha? Maksudnya saya pilih satu program je lah untuk saya kembangkan. Yes, betul. 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 Yang boleh pihak masjid laksanakan program tu. Okey. Boleh Kak Ukasha? Dan dia ada satu dia apa? Dia punya sumber utama. Betul. Sumber utama tu adalah dana daripada masjid. Buat macam tu. Boleh? Contoh dana daripada masjid lah. Sumber utama tu termasuk bahan mentah, sumber key resources kan? Betul tak? Okey. Apa contoh kalau Ukasha nak buat program khatan ramai-ramai tu tadi, contohlah. Okey. Jadi apa dia bahan-bahan dia perlukan? Mesti ada tok mudim kan? Setelah dia kan? Yang tukang khatam. Okey, tok mudim yang ramai lah. Contoh 15 orang. Kalau dia seorang, ialah beratur. Kita bila berkhatan anak-anak ni, dia tak boleh dengar orang lain menangis. Sementara menunggu turn tu kan. Jadi sebabnya lagi cepat, lagi emosi dia tak terganggu. Jadi tu juga antara key resources lah. Okay. Cuma Aiman kena ingat adakah berkatan ramai-ramai itu ada elemen inovasi? Itu saya kata awak kena fikirkan elemen inovasi bila mencadangkan BMC. Okay. Kamal adik okey ke Ukasha? Okey. Nama sama. Okey, Ukasha ada, Hakimi? Okey, Doktor. Clear Okey, Muhammad Haikal? Okey, Doktor. Okey. Alright. Okey, so kita punya pertemuan kedua adalah pada 27 Januari kan? Betul kan? 27, kejap saya terpecah balik. Betul, 27 Januari. So, dan jika boleh, saya sangat berharap anda tak ada draft kat situ kan? Kalau anda tak ada draft, susah untuk saya nak menilai nanti. Okey? Dan suka juga saya ingatkan 8 modul dalam LMS tu pastikan semua hijau. Baru awak dapat grade untuk kursus ni. Sebab itu konsep ODL Okey, so kuis kita nanti ada 30 soalan yang itu kita akan buat soalan yang paling dadu lah. Soalan paling dadu je, jangan risau. Kalau tak tahu jawapan, baling je dah tu tahulah tu A, B, C dan sebagainya. Dan itu kita akan buat di pertemuan yang keempat. Okey. 40 minit tak silap saya kena buat dalam tempoh 40 minit. Okey, so kalau dah tak ada soalan, boleh saya ambil gambar, tengok kamera, beri saya senyuman yang paling indah walaupun kelihatan letih dah semua. Okey, senyum, tengok kamera, 1, 2, 3, senyum. Okey, saya up dalam grup. Alright. Okey, so kalau tak ada apa dah, tak ada apa dah kan? Ada soalan lagi ke? Clear kan? Okey, kalau tak ada apa dah, itu sahaja untuk kelas kita malam ini. So kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.
Terima kasih banyak, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. 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 Sama.